Hey guys, what's up? Alright, okay, selamat datang ke channel aku, Shadows Channel. Okay, so hari ni aku sekarang ni tengah berada di KLIA, Amboi, kat KLIA, kononnya lah. Okay, so topik hari ni lebih kepada kita berjalan-jalan daripada hanya menceritakan kisah-kisah jenayah, kisah seram, kisah misteri. Tapi adalah di belakang tabir ada unsur-unsur dia lah, okay. So, macam korang tahu sekarang ni ramai antara mereka yang dah boleh bercuti ke luar negara. Okay, especially kawasan-kawasan Asia, kan? Korang dah boleh travel Singapore, korang dah boleh travel Thailand, Korea ke, kan? Semua tempat-tempat tu lah. So, plus dah dekat akhir tahun dah ni. So, confirm lah ramai yang akan ambil cuti. Okay, ramai yang akan ambil cuti untuk berjalan-jalan. And then bagi mereka yang dah lama terperap kan kat rumah dah dekat 2 tahun tak boleh nak pergi mana-mana. So inilah peluang yang ramai orang akan ambil untuk berjalan-jalan kan. Tapi kepada mereka yang tak dapat chance, tak dapat peluang untuk pergi tempat-tempat lain ni, so aku akan bawa korang ke 5 tempat-tempat yang boleh dikatakan agak misteri dan seram. Sorry destinasi dia mungkin bukan destinasi yang menarik, macam tepi pantai ke ataupun gunung berapi ke. Gunung berapi tu dahsyat juga kalau korang nak lepas tu kan. Tapi dia lebih kepada tempat-tempat yang mistik, tempat-tempat yang seram. Alright, so tanpa membuang masa, jom let's travel. Cantik pemandangan. Itu lah tingkap dia macam lain sikit kan. Okay, so kita dah sampai di destinasi yang pertama. Boleh kata pertama lah. Aku ingat dah start daripada nombor 5, tapi tak apa, aku dah cakap pertama, start pertama lah. So kita dah sampai ke destinasi yang pertama, iaitu di Kemboja. Okay, so mungkin antara korang ni ada yang pernah pergi Kemboja ataupun tak dapat peluang lagi nak pergi. Sebab ialah selalunya kalau bila bercakap pasal tempat-tempat bercuti ni, ramai yang cakap tempat-tempat famous. Tapi tempat yang aku nak bawa korang ni agak interesting tau. Interesting dari segi apa? Dari segi misteri dia. So itu yang aku nak ceritakan sikit. So dekat Kemboja ni ada satu tempat bernama Kampung Chenang. Aku harap aku sebut betul lah, Kampung Chenang. Dia punya ejaannya CHHNANG. Okay, so dekat dalam kampung ni ada satu tempat di mana ada satu macam rumah kecil. Bukan nak kata kecil sangat, boleh lah, tapi bukan rumah untuk orang tinggal tau. Interesting thing is that rumah ni dibeli oleh hantu. Alright guys, so tempat ni dikenali sebagai The House The Ghost Board. So The House The Ghost Board, interesting ke nama dia kan, rumah yang dibeli oleh hantu. So jalan cerita dia, kisah dia pada tahun 1993 ada satu pasangan ni yang menetap kat rumah tu. Okay, so satu hari ni ada satu orang ni datang dan menawarkan kat diorang $3,000 dalam bentuk emas. Okay, tapi bukan untuk orang tu, tapi untuk hantu tersebut. So katanya hantu nak beli rumah tu lah. So diorang macam, $3,000 dalam bentuk emas. Time tu 1993, besar nilai dia. So diorang pun macam, why not kan? Why not? Ambil lah. So diorang pun ambil tawaran tu. Tapi satu problem is that diorang langgar janji. So diorang ambil tawaran tu, diorang ambil emas tu, tapi tak belah dari rumah tu. So apa lagi, benda tu pun mengamuk. So dikatakan dua pasangan ni end up dekat satu padang dengan semua barang-barang diorang kira keluar dari rumah tu lah. So kedengarannya agak pelik lah, tapi kita hidup dalam dunia ni kan, macam-macam benda pelik boleh jadi. So, tapi ramai yang mana orang-orang yang duduk dekat situ, ataupun adalah turis yang datang daripada negara lain pergi kat tempat tu untuk buat pemujaan, untuk berdoa dan minta benda-benda lah. Tapi
Tapi kita sebagai orang Muslim jangan buat benda-benda macam tu. Tapi kalau sekadar korang nak just nak tengok, nak experience benda tu, korang boleh pergi dekat Kampung Chenang ni. Okay, korang boleh usah-usah tengok, ambil gambar ke apa. Mana tahu dalam gambar tu ada benda-benda, kita tahu kan. So korang boleh try lah visit kalau ada peluang nanti. Kita sekarang dah selesai dekat Kemboja. Time to go to our next stop. Okay, so tadi korang nampak aku tertidur kan. Penat. Malu lah travel at jet lag semua guys. Okay, so sekarang kita berada di Vietnam, Bandar Ho Chi Minh. Tapi kita berada di satu tempat yang bernama Museum Fine Art. Okay, di sebuah museum. Okay, so Museum Fine Art ni dekat Ho Chi Minh ni. Okay, so dia museum yang lebih kepada benda-benda yang galeri-galeri seni. Okay, and also barang-barang yang antik lah orang kata. Barang-barang yang zaman-zaman dulu, zaman purba ke. So memang famous lah dekat tempat ni. Okay, tapi selain daripada semua benda-benda tu, okay, dia adalah sejarah dia dalam rumah tu. Okay, so Museum Fine Art ni asalnya adalah sebuah rumah, okay, dibina oleh seorang hartawan daripada China yang bernama Hui Bon Hua. Harap aku sebut betul lah, bukan senang nak sebut nama-nama diorang ni, serius. So dia ni ada ramai anak lelaki lah mostly. Ramai anak lelaki tapi dia ada satu anak perempuan. And anak perempuan ni adalah antara yang paling disayangi lah. Namun bagaimanapun, malang tidak berbau. Pada time tu wabak kusta tiba-tiba melanda di tempat tu. So apa terjadi adalah Hui Bon Hua ni dia menghilangkan diri tau. Sebab ialah penyakit kusta. Time tu penyakit kusta, kalau kena settle way. Tapi yang peliknya, walaupun dia ni menghilangkan diri, ada yang mengatakan bahawa boleh dengar dengupan jantung dia dalam rumah tu. Tapi dahsyat ke boleh dengar dengupan jantung dia. Jantung dia besar aku rasa. Terus lepas kehilangan Hui Bon Hua ni, lepas tu diikuti dengan anaknya yang meninggal. Okay, mungkin berkemungkinan, kita tak sure, berkemungkinan akibat kusta. Tapi ada juga cerita yang mengatakan anak perempuan dia ni disorok di dalam satu bilik disebabkan oleh penyakit kusta ni. So banyaklah insiden-insiden yang boleh dikatakan boleh didengar dalam Museum Fine Art ni. Macam aku cakap tadi, boleh didengar dengupan jantung hartawan dari China tu. And then adalah yang mengatakan ada ternampak kelibat-kelibat anak perempuan dia tu. Okay, tapi yang epicnya, kisah Museum Fine Art ni sangat famous. Sampai ada satu movie yang berjudul The Ghost of the Hua House. Dia ada film lagi. So selalunya kalau ada film, maknanya benda tu boleh tahan juga lah, famous dia kan. So itu adalah antara kisah yang diceritakan dalam Museum Fine Art ni. So itulah cerita di sebalik Museum Fine Art ni. Alright, so kita dah travel, kita dah usah Museum Fine Art ni. So it's time to go to our next location. Alright, so kali ni kita tak payah pergi jauh. Kita duduk dalam lapangan terbang. Tapi lapangan terbang mana ni? Mesti korang tak tahu. Aku pun tak tahu. Okay, so sekarang kita berada di lapangan terbang Suvarnabhumi di Thailand. Okay, so ni antara lapangan terbang yang boleh dikatakan cantik, agak moden dan famous lah orang kata. So korang mesti tanya, apa yang buat tempat ni seram? Apa yang seram sangat tentang lapangan terbang ni? Selalunya kalau kita cerita pasal benda-benda misteri, benda-benda seram ni, selalunya jarang kita sembang pasal lapangan terbang. Tapi something special about lapangan terbang ni, this whole tempat ni dikatakan dibina atas tanah perkuburan lama. So time lapangan terbang ni tengah dibina, ada dia punya kontraktor dia adalah mengatakan pernah terdengar sesuatu, pernah nampak kelibat-kelibat, siap ada suara-suara pelik, ibarat macam diorang terdengar macam ada orang menyanyi. Tapi diorang memang confirm bukan antara diorang lah, memang dia tak tahu dari mana. Tapi itu yang diorang dengar time diorang buat, time diorang tengah nak bina lapangan terbang ni. So diorang pun kadang-kadang tengah diorang buat kerja, tengah busy tengah nak bina lapangan terbang, nak bagi cantik semua, tiba-tiba diorang boleh dengar orang meraung kesakitan, macam ibarat macam kena siksa lah macam tu kan. Yelah, orang kata pembinaan atas tanah perkuburan kan. So kita tak tahu, mungkin diorang dengar benda-benda yang tak patut didengar. Alright, so agak trauma juga diorang. Tapi still diorang kena jalankan projek tu juga, sebab diorang nak kena siapkan lapangan terbang tu. End up lapangan terbang tu settle, dibina. Tapi yang special aku bukan nak cakap special lah, salah.
bukan special, yang menariknya, dikatakan terdapat satu kelibat biru bernama Puming. So Puming ni tugas dia adalah untuk menjaga lapangan terbang Survana Bumi. Okey, tugas dia untuk menjaga Survana Bumi daripada roh-roh yang berkeliaran. So diorang basically ada, bukan hanya security guard untuk manusia, diorang ada security guard untuk roh-roh alam lain. So dahsyat ke bukan selalu kita dapat dengar security guard daripada alam lain yang menjaga kawasan. So quite interesting kan. Okay, so jom kita ke destinasi kita yang nombor 4. Alright guys, so kita dah travel 3 tempat dah. Okay, kita start dengan Kemboja, kemudian kita pergi ke Vietnam, lepas tu kita pergi ke lapangan terbang di Thailand. Alright, so sekarang ke destinasi kita yang keempat ni, kita sekarang berada di Indonesia, and to be specific, tempat ni dipanggil sebagai Lawang Sewu. Okay, kepada penonton Indonesia yang mana menonton ni, aku minta maaf kalau aku punya sebutan salah. Okay, aku sebut berdasarkan apa yang dieja. Ejaan dia Lawang Sewu, tapi kalau ada pronunciation yang betul, korang boleh komen kat bawah tu. Okay, so kita berada sekarang di Lawang Sewu. So Lawang Sewu ni berada di Bandar Semarang. So siapa yang korang pernah datang kat tempat ni, korang confirm pasti akan lalu dekat bangunan ni lah, Lawang Sewu ni. So bangunan ni diberi nama Lawang Sewu sebab bangunan ni banyak pintu. So maknanya bangunan ni mempunyai 1000 pintu. So bangunan ni menyimpan banyak jugalah sejarah-sejarah dia, banyak perkara-perkara silam yang pernah berlaku dalam bangunan ni. Okay, so bangunan ni digunakan sebagai tempat pertempuran oleh time tu askar-askar Belanda. Okay, supaya mana kita tahu sejarah kita, Indonesia kebanyakan dia punya kawasan dijajah oleh orang-orang Belanda time tu. So diorang gunakan bangunan ni sebagai tempat pertempuran diorang. So macam biasa lah, kalau bila cerita pasal bangunan, bila cerita pasal askar, confirm cerita dia adalah banyak hantu-hantu askar lah dalam bangunan ni. So adalah orang yang cakap ada dengar orang kawal kaki, lepas tu ada dengar macam orang menjerit kena seksa. So macam biasa lah kita dengar. Kita kat Malaysia ni pun banyak tempat-tempat yang mana, kalau especially askar-askar Jepun, yang mana kita tahu jalan cerita dia, boleh dengar orang berkawal kaki yang tak ada kepala semua. So lebih kurang sama lah macam tu. So, macam aku cakap bila tempat yang pernah didiami oleh askar-askar yang zaman-zaman dulu tu, so automatically tempat ni pun boleh dikatakan seram gak lah kan. So kepada korang yang mana ada dekat kawasan ni, korang pergi lah melawat. Okay, bukan hanya sebab hantu-hantu je, tapi bangunan ni memang cantik. Bangunan agak historical lah, boleh dikatakan historical building lah kan. So aku jenis yang memang suka tengok-tengok bangunan-bangunan yang bersejarah ni. So kalau korang dapat peluang datang sini, pergi lah visit. Kau mana tahu korang pun dapat experience benda lain ke. Okay, so sekarang kita akan pergi ke destinasi terakhir kita, agak dekat dengan negara kita, negara Malaysia. And aku rasa banyak pun korang yang pernah dengar tempat ni. So tanpa buang masa, jom let's go to our final destination, Amboi. Okay, so sekarang kita berada di Hospital Changi di Singapura. Okay, kepada penonton-penonton Singapura, korang mesti dah tahulah pasal sejarah Changi ni. So aku akan hanya bagi rumusan ataupun ringkasan pasal Changi Hospital. Kalau aku ada tersalah sejarah ke, tersalah info ke, aku minta maaf. Okay, korang boleh tulis kat komen dan perbetulkan kalau ada yang tak betul. So Changi Hospital ni dia memang famous lah, dan also boleh dikatakan tempat yang paling seram di Singapura. Tempat ni pun dah pernah banyak lah orang-orang yang buat aktiviti-aktiviti paranormal kan, seperti ghost hunter. Bukan ghost hunter yang kat US tu, I mean our local ataupun Singapura punya local punya ghost hunter, untuk mencari hantu-hantu yang berada dalam Changi Hospital ni. So sedikit sejarah pasal Changi Hospital ni. So hospital ni dibina oleh Tentera Udara Diraja British pada tahun 1935, which kemudiannya hospital ni diambil alih oleh Jepun. Yalah, time tu Jepun kan consider dahsyat ke, banyak tempat diorang conquer kan. So obviously bila Jepun ambil alih, diorang akan gunakan tempat ni sebagai base diorang, okay, mungkin untuk merawat, ataupun mungkin ada benda-benda lain yang lebih ekstra lagi yang orang-orang Jepun ni buat time tu, yang mana membuatkan tempat ni orang kata lebih seram lah kan. First dibina oleh tentera British, lepas tu Jepun pula ambil alih. And kalau korang semua tahu, macam aku cakap tadi lah, bila tentera Jepun ambil alih satu tempat ni, confirm lah
kawat kaki. Standard, tak ada benda lain, kawat kaki. So Changi Hospital ni ditutup pada tahun 1997. Okay, so agak lama ke daripada tahun 1935 sampai 1997 so diorang decide to close hospital tu. So ada yang claim pelawat ataupun pengawal yang jaga dekat hospital tu kata ada terdengar bunyi-bunyi and ada ternampak kelibat-kelibat jururawat yang ada dekat hospital tu, tapi tak ada orang pun dalam hospital tu. And ada juga yang claim nampak orang berkawat kaki, askar-askar, tentera-tentera, askar-askar dan tentera-tentera, macam tak sama pula benda tu. So berkawat kaki di kawasan tu, ada yang sampai tahap lalu lalang kan. Mana yang bernasib baik nampak yang mana yang tak bernasib baik tak nampak lah. So patutnya terbalik kan, tapi yalah. So ada juga yang pernah cerita yang bila diorang lalu hospital tu, diorang ada terdengar orang menjerit kat dalam hospital tu kan. Ada kira macam kena seksa, ibarat macam kena seksa, macam-macam lah pengalaman yang mana pernah lalu ataupun pernah security yang pernah jaga kawasan tu. Banyaklah pengalaman diorang bila diorang cerita pasal Changi Hospital ni. So aku rasa dekat Singapura pun ada satu kru yang buat paranormal punya show pasal Changi Hospital bernama Haunted Changi. So sambil diorang buat penggambaran, ada antara kru-kru diorang yang ada terdengar sesuatu dalam background, right? Ada dengar macam bisikan, suara orang bercakap, orang askar-askar berkawat kaki dan macam-macam benda pelik lah. Macam benda pelik yang berlaku sampai satu tahap yang diorang rasa macam kena ke buat benda ni. Tapi itulah kerja kan, kita kena buat. So kalau korang dapat peluang pergi Singapura, bolehlah korang baca-baca cerita sikit pasal Changi Hospital ni. Bukan hanya nak kena pergi Singapura, ada banyak lagi artikel dalam Google, YouTube dan semua ada yang buat cerita pasal Changi Hospital ni. Okay, so kita dah complete 5 tempat yang kita dah boleh kata tempat kita dah menziarah. So kita dah pergi ke Kemboja, kita dah pergi Vietnam, kita dah pergi Thailand, kita dah pergi mana tadi? Indonesia, and last kita jejak juga kaki ke Singapura. Okay, so mana tahu mungkin next episode aku boleh buat tentang Malaysia, alright? Tapi aku rasa Malaysia ramai korang tahu. Aku nak try buat tempat-tempat yang jarang orang dengar lah. Okay, so sekarang kita dah ada dekat KLIA balik, alright? So aku harap journey kita tadi korang enjoy, korang seronok dengar jalan cerita aku. Okay, and also aku ingin minta maaf kalau kata sepanjang jalan cerita aku ada benda-benda yang aku tercakap yang mungkin tak senang untuk setengah orang, tapi aku hanya cuba sedaya upaya aku untuk menyampaikan cerita aku. So kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe kat bawah. Okay, jangan lupa tekan bell notification juga. Okay, and kalau korang suka pada episod kali ni, korang boleh tekan butang like. And also mana-mana cadangan ataupun komen yang korang nak share, korang boleh drop kat komen kat bawah. And sehingga kita bertemu di episod yang akan datang. Ciao.